Hari ini kita ada all new Nissan Almera 2020 berbaloi tapi berkuasa. Assalamualaikum, saya Syazwan, Sales Advisor daripada Edaran Nuri Nissan Pasir Tumbuh, akan review kereta ini. Kereta ini ada 3 jenis. VL berharga 79,906, VLP 85715, VLT 91310, dan harga ini adalah tanpa insurans. Semua model Almera didatangkan dengan enjin 1.0 turbo, jadi tak kira lah model mana yang anda ambil, prestasinya tak sama. Terdapat 6 pilihan warna untuk kereta ini: Radiant Red, Monash Orange, Dark Metal Grey, Brilliant White, Diamond Black, dan Tungsten Silver. Jenis enjin Almera ini adalah inline 3-cylinder Dodge 12 valve dengan turbocharge, yang mana coke engine untuk kereta ini adalah HR10DET yang menghasilkan maksimum torque setinggi 152 Nm dan 100 PS horsepower, yang mana saya amat yakin torque yang tertinggi dalam segmen B. Oh my God! Dan amat berkuasa, bukan? Jadi apa beza antara 3 model ni kalau semua enjin sama? Pertama, kita ambil model VL, iaitu model yang paling rendah, dan bandingkan dengan model tengahan, iaitu VLP. P stand for premium. Jadi untuk model premium kita akan dapat two-tone seat leather, dan VL kita akan dapat two-tone seat fabric. LED touchscreen audio display untuk model VLP, manakala manual audio system untuk VL, semi digital driver display untuk VLP, dan analog biasa untuk VL. Stereo kulit, climate control, hiasan dashboard two-tone, dan banyak lagi ciri-ciri yang ada pada model premium. Seterusnya kita bandingkan model VLP dan VLT, di mana T stand for technology. Secara ringkasnya, model VLT adalah model VLP yang di-upgradekan dengan Nissan Intelligent Mobility. Antara cirinya ialah Intelligent View Around Monitor, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, dan Moving Object Detection. Dan beza eksterior VLT dan VLP hanyalah lampu LED depan dan belakang dan spoiler kecil pada model VLT. Overall, desain hadapan kereta ini ke arah futuristik yang diadaptasi daripada model Nissan Leaf, tapi masih ada aura garang sebab front and rear headlamp yang lawa, lekuk dan garis yang memberikan karakter tersendiri kepada kenderaan ini, bentuk hidung yang panjang, logo Nissan yang diimprintedkan dalam glass coating, grill V-Motion Chrome yang besar, ada black glossy panel di bawah V-Motion Chrome, berbentuk sporty dan improve aerodynamic, airbag berbentuk honeycomb, dan airbag tambahan di bahagian bumper di bawah. Garis dan lekuk kereta ini memberikan gambaran tersendiri, dan floating roof design sampai ke belakang, dan size rim 16 inci two-tone black and silver. Seterusnya di bahagian belakang, mesti anda tertanya-tanya, di mana brek ketiga? Okey, lampu brek ketiga ada di hujung cermin belakang. Spoiler kecil yang menampakkan imej sporty, lampu brek, dan lampu belakang yang menampakkan imej moden dan tajam. Lekuk di bahagian belakang yang memudahkan untuk anda menekan tombol untuk membuka bonet di belakang. Dan di sini plastik berimejkan carbon fiber yang datang sekali dengan reflektor kiri dan kanan. Dan bawah ini ada satu desain yang sangat menarik, tapi macam sukar saya nak ceritakan macam mana bentuk dia. Jadi ada 6 ciri terbaik yang saya suka pada kereta ini.
Pertama, kereta ini menggunakan teknologi printed glass antenna, yang mana kalau kita tengok di bahagian hadapan Almera yang lama ada antena di kawasan ini, tetapi di kereta ni tak ada, depan dan belakang, untuk menampakkan lagi smooth lining daripada ke depan terus ke belakang. Ciri yang kedua, di bahagian bonet belakang ini sangat rendah, jadi amat mudah untuk anda memasuk dan mengeluarkan barang, di mana bonet pun sangat luas, iaitu boleh mengisi sehingga 482 liter. Ketiga, model Almera ini didatangkan dengan zero gravity seat. Cushion di bahagian paha direka agak panjang untuk memberikan keselesaan kepada anda, tidak kiralah pemanduan jarak dekat ataupun jarak jauh. Dan seat ini terdapat di bahagian pemandu dan front passenger. Keempat, di fuel lid ada spring, jadi senang untuk ditutup. Yang kelima, ketiga-tiga model Almera ini didatangkan dengan sport mode, yang mana sport mode akan diaktifkan bila anda memasukkan dalam gear D dan tekan button di bawah gear, dan di indikator ini akan keluar sport mode, dan ini akan bertukar menjadi gaya pemanduan yang lebih agresif. Yang keenam, biasanya kereta dalam segmen B ada pedal shift, tapi kereta ni ada D-step logic untuk memberikan anda lebih feel dan mudah dalam pemanduan. Sebelum saya review interior kereta ini, saya nak highlight tentang sedikit DNA GTR yang ada pada kereta ini. Push start button yang di tengah seperti kebanyakan kereta performance car, steering flat bottom, dan satu lagi teknologi yang ada di dalam enjin. Teknologi yang digunakan adalah mirror bore coating, yang mana silinder liner digantikan kepada iron coating layer yang menghasilkan mirror-like finish pada dinding enjin dan untuk mengurangkan geseran. Model yang kita ada adalah model VLT, iaitu model yang paling tinggi, dan kita nak review bahagian dalam. Okey, steering hiasan kulit berbentuk flat bottom, dan di hadapan ini material plastik. Dashboard, dan di tengah dashboard panel padded grey di sepanjang hadapan panel, dan kita ada 8 inci infotainment system, fully aircon control. Di sini kita ada gear knob leather dengan hiasan silver lining, dan di papan permukaan gear ini terdapat glossy panel yang menampakkan image class. Corong aircon berbentukkan design turbojet, yang mana ada hiasan black glossy dan silver lining di tepi. Dan di bahagian dalaman kita boleh tengok door handle berbentuk chrome, dan di sini ruangan tepi material plastik berdesainkan carbon fiber dan berserta dengan hiasan lining chrome. Soft padded armrest di bahagian tepi. Di bahagian tengah kita ada soft padded armrest berwarna hitam, dan di dalam ada tempat untuk mengisi barang berserta dengan USB port. Di tengah ada 2 tempat letak minuman, dan ni masih menggunakan old school style untuk buat drift. Dan di bahagian tengah kita ada ruangan untuk soket, dan masih ada satu lagi USB port. Dan di sini kita masih ada ruangan untuk menyimpan barang dalam dashboard drawer yang agak luas, ruang kepala yang agak luas, dan ruangan kaki yang agak selesa. Dan di sini steering berbentuk stereoskopik, yang mana boleh dilaras ke depan, ke atas dan ke bawah mengikut keselesaan anda. Kerusi boleh ditinggikan dan digerakkan ke hadapan dan ke belakang. Dan yang paling menarik, di sini ditinggikan bahagian gear untuk menyokong kaki anda. Seat untuk model VLT dan VLT kita akan dapat leather seat two-tone berwarna hitam dan warna grey. Manakala VL masih juga dapat two-tone tapi dalam bentuk fabric.
Bagi saya, color grey ni lebih kepada warna cream, di mana di bahagian belakang pun kita ada two-tone juga. Ruangan kepala just nice untuk orang yang ketinggian 170 dan orang yang lebih 170 mungkin agak ketat sedikit lah ruangan kepala. Dan di bahagian hadapan ini, seat dalam keadaan memandu, ruangan kaki masih lagi selesa. Dan di tepi kemasan pintu, door handle chrome, padded armrest, dan di sini seperti di bahagian hadapan kita akan dapat kemasan plastik dengan bentuk carbon fiber. Di bahagian belakang ada satu point untuk mengecas telefon, dan di bahagian seat penumpang belakang ada ruangan untuk menyimpan barang, dan di seat tengah boleh ditarik untuk menjadikan armrest lembut, padded, dan berserta dua tempat meletak minuman. Dan di bahagian belakang ni juga kita boleh nampak Isofix di kiri dan kanan yang senang untuk diakses untuk meletakkan anak-anak anda. Dan di sini ada 3 seat belt. Kedua-dua seat belakang boleh dijatuhkan dengan rasio 60-40, sesuai untuk membawa barangan panjang, dan boleh dimasukkan daripada pintu ataupun bonet belakang. Overall, kereta ini di bahagian dalaman agak selesa dan berpadanan dengan harga. Dan untuk model VLT dan VLP, kita dibekalkan dengan airbag 6, dan model VL kita ada 2 airbag, dan speaker untuk VLP dan VLT ada 6, dan untuk VL kita ada 4. Dan jom kita test drive kereta ni. Saya perasan kereta ni tarik banyak perhatian. Yang ada satu tadi sampai terlepas traffic light bila tengok kereta ni. Fuel consumption kereta ini 18.4 km per liter, sangat jimat. Maksimum top speed kereta ini adalah 180 km sejam dan boleh memecut daripada 0 ke 100 km dalam hanya 11 saat. Dan daripada segi handling pula, steering kereta ini sangat responsif. Dan jika anda nak menciluk dalam bandar, sangat selesa. Untuk sesiapa yang suka gaya pemanduan yang agresif, Sport Mode sesuai untuk anda. Steering akan jadi lebih responsif dan berat, dan kereta akan jadi lebih pick up. Jika anda membeli kereta ini, anda akan menikmati 5 tahun unlimited warranty mileage dan juga 5 kali free service. Jadi anda cuma perlu bawa kunci dan kereta ini saja ke pusat servis tertakluk Dharma Dasyarat. Terima kasih kerana menonton video kami. Tolong like, share dan subscribe video ini. Dan jika anda ada pertanyaan tentang kenderaan ini, sila tekan link di bawah.